Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini dan rinciannya dalam segmen Esensi. Lautan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Arab Saudi berjaya tingkat keyakinan dan menarik minat lebih banyak komuniti perniagaan melabur di Malaysia. Ini didorong kestabilan politik dalam kerajaan sedia ada selain dasarnya menekankan aspek tadbir urus yang baik bagi membantras rasuah. Ia dimaklumkan sendiri pemimpin utama Dewan Perniagaan Jeddah dan Dewan Perniagaan Nasional Arab Saudi. Inisiatif kerajaan memberikan pengguna lebuh raya lebih banyak pilihan sistem bayaran dianggap rasional. Langkah itu dilihat tepat ke arah pelaksanaan sistem kutipan tol tanpa henti MLFF di Malaysia. Sistem pembayaran terbuka memberi kuasa kepada pengguna memilih medium terbaik melakukan transaksi selain memudahkan urusan. Kerja-kerja menambah 12 lorong tambahan RFID di Lebuh Raya Utara Selatan kini selesai dan mula beroperasi sejak 11 Mac lepas. Ia dijadual siap pada pertengahan April namun berjaya disiapkan lebih awal. Sistem RFID akan sentiasa dipastikan berada dalam keadaan yang terbaik. Bakal jemaah haji tahun ini berpeluang mendapatkan pakej rahmah haji yang ditawarkan pada harga di bawah RM50,000 seorang. Perkara itu disambut baik oleh 23 syarikat pengelola jemaah haji PJH. Kesemua lesen PJH akan dikawal selia oleh tabung haji bagi mengekalkan khidmatan haji di tahap terbaik. Malaysia masih menunggu keputusan rayuan tambahan 350 lagi kuota haji tahun ini daripada Kerajaan Arab Saudi. Rayuan itu sudah dikemukakan sebanyak 2 kali pada Januari dan Februari lalu. Malaysia mempunyai asas untuk memohon tambahan kuota terbabit berikutan pertambahan populasi penduduk negara yang sudah meningkat kepada 31.95 juta penduduk. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN tidak mempunyai perancangan untuk menaikkan harga kawalan ayam mentah ketika ini. Bagaimanapun, KPDN akan mendapatkan data bekalan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MEFS berhubung punca sebenar kenaikan harga ayam. Banjir di Batu Pahat Johor hampir pulih. Setakat 4 petang, hanya 2 pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi menempatkan 141 orang daripada 37 keluarga. PPS tersebut ialah Dewan Orang Ramai Yung Ping dan Sekolah Kebangsaan Seri Medan. 9 individu termasuk 5 pegawai penguatkuasa ditahan SPRM disyaki terlibat dengan sindiket penyeludupan parti di Sabah. 4 lagi suspek dipercayai ejen parti dari negara jiran ditahan dalam operasi khas SPRM bersama JPN menerusi ops lancar. Sindiket terbabit akan membawa keluar parti atau pemastautin sementara yang tidak mempunyai dokumen lengkap dengan bayaran sekitar RM2,500. Seorang lelaki dikenali Asman Tiu berusia 29 tahun maut selepas motosikal ditungganginya merempuh sebuah kereta jenis sedan di Jejampat Temuduk Jalan Sri Aman Serian. Sejurus pasukan bomba tiba di lokasi, mangsa ditemui tidak sedarkan diri dengan luka parah di bahagian kepala. Selepas pemeriksaan, mangsa disahkan meninggal dunia. Gara-gara tidak sempat mengelak babi melintas, 2 lelaki cedera dalam kemalangan di Merbuk Kedah. Kedua-dua mereka mengalami kecederaan di tangan dan di bahagian muka. Siasatan awal polis mendapati kedua-duanya tidak mempunyai lesen memandu yang sah. Kedua-dua mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Sultan Abdul Halim untuk mendapatkan rawatan. Warga emas yang dikhawatiri hilang pada 20 Mac lalu di Kampung Tiris Bekenu ditemui selamat kira-kira 7.15 pagi semalam. Mangsa yang dikenali Salim Idris berusia 72 tahun dijumpai dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Ketika ditemui, mangsa sedang duduk di bawah jengkaut di ladang sawit mawar Bukit Kuhab oleh pekerja ladang kira-kira 10 km dari rumah mangsa. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Istana Negara hari ini. Untuk itu, kita terus bersama wartawan Alif Ashraf di sana. Silakan Alif.
Baik, terima kasih Faiz Syahira. Majlis berbuka puasa yang buat julung kalinya diadakan di bawah Kerajaan Madani kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isterinya Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail hadir pada majlis berbuka di Istana Negara hari ini. Turut hadir jemaah menteri yang lain, antaranya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri II Datuk Seri Fadilah Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Div kenamaan lain yang turut hadir pada majlis ini ialah Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Majlis juga diserikan dengan kehadiran perwakilan asing dari Yaman, Turki, Syria, Jordan, Mesir, Azerbaijan, Bahrain, Morocco, Bangladesh, Filipina, India dan Brunei. Selepas berbuka puasa, baginda berdua turut berkenan menunaikan solat fardu maghrib dan selepas itu diikuti solat fardu isyak dan solat sunat tarawih berjemaah bersama tetamu yang hadir. Setakat itu saja perkembangan saya yang saya dapat kongsikan di Istana Negara. Kita kembali kepada Faiz Syahirah di Angkasa Puri. Silakan. Alif, terima kasih. Program Ihya Ramadan 1444 Hijrah anjuran UTM hari ini melibatkan penyertaan lebih 1,000 pelajar dan warga UTM untuk berbuka puasa bersama. Laporannya kita terus bersama Erwin Zaid. Baiklah, terima kasih Faiz Syahira. Saya kini berada di Universiti Teknologi Malaysia UTM, Johor Bahru, Johor bagi membawakan perkembangan program Ihya Ramadan 1444 Hijrah anjuran UTM. Nah, sudah tentu penganjuran program ini bersempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak melibatkan penyertaan lebih 1,000 pelajar dan warga UTM di sini untuk berbuka puasa bersama. Jadi untuk makluman lanjut kita bersama dengan Pengarah Pusat Islam Masjid Sultan Ismail UTM, Profesor Madya Dr. Ahmad C. Yaakob. Jadi Doktor boleh ceritakan sikit program pada malam ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Sultan Ismail Pusat Islam UTM. Alhamdulillah kami baru saja selesai melaksanakan solat maghrib berjamaah dan sekarang insyaAllah selepas ini kita akan mengadakan halaqah Al-Quran di mana para pelajar dan juga anak-anak semua boleh bersama-sama membaca Al-Quran yang akan dibimbing oleh Al-Hafiz. Dan sebentar tadi kita baru saja berbuka puasa bersama dengan lebih dengan 1,000 orang jemaah di Masjid Sultan Ismail ini. Jadi alhamdulillah kita ini merupakan program tahunan yang kita lakukan di Masjid Sultan Ismail dan kami mengalu-alukan sumbangan siapa-siapa yang mahu memberikan infak untuk dana Ramadan ini kerana ia merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat menganjurkan untuk kita menghidupkan bulan Ramadan insya-Allah. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian maklumat tadi. Sekian laporan saya untuk Kanta 744 kembali semula ke Angkasa Puri Kota Media. Erwin, terima kasih. Malaysia terbuka mengadakan perbincangan semula berhubung pembinaan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP yang sebelum ini dihentikan. Perdana Menteri sendiri tidak bersetuju dengan kaedah penutupan operasi pusat berkenaan sebelum ini. Ini kerana ia dibuat tanpa rundingan dengan Kerajaan Arab Saudi. Kajian impak terhadap inisiatif Payung Rahmah akan dibuat pada Jun ini iaitu 6 bulan selepas pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata laporan kajian itu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Pelaksanaan subsidi atas subsidi membabitkan barangan keperluan asas oleh kerajaan membantu menstabilkan harga dan bekalan. Konsep itu juga digunakan bagi menjayakan program jualan beramah yang diperkenalkan sejak awal bulan ini. Selain ayam, harga telur grade C juga antara barangan yang termasuk dalam kategori tersebut. Sebanyak RM268,000 diperuntukkan oleh Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE bagi menyalurkan sumbangan Aidilfitri kepada 1,787 anak-anak yatim di daerah Klang Selangor. Setiap seorang menerima sumbangan RM150 untuk digunakan menjelang persiapan Hari Raya Aidilfitri. Parti Jamaat-e-Islami Pakistan dan beberapa pihak lain menggesa pilihan raya diadakan segera bagi menangani krisis politik yang sedang melanda. Ini susulan Suruhanjaya Pilihan Raya Pakistan ECP menangguhkan pilihan raya di wilayah Punjab dari 30 April hingga 8 Oktober dengan alasan keuangan dan keselamatan.
Krisis politik Pakistan bermula selepas kerajaan pimpinan Imran Khan digulingkan melalui undi tidak percaya hampir setahun lalu. India merekodkan peningkatan kes COVID-19 serta influenza dalam beberapa minggu ini. Susulan itu, kerajaan India mengarahkan latihan kecemasan dilakukan di hospital seluruh negara untuk mendepani sekiranya berlaku peningkatan mendadak wabak berkenaan. 2 terbunuh dan 9 yang lain masih hilang dalam letupan di sebuah kilang coklat di Pennsylvania, Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 6 orang dimasukkan ke hospital akibat kecederaan. Letupan berkemungkinan disebabkan oleh kebocoran gas. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Singapura yakin lebih banyak ruang mampu diterokai dalam memperkukuh kerjasama antara China ASEAN. Lee Hsien Loong menekankan Singapura boleh menjadi perintis dalam rangka kerjasama ekonomi seterusnya membuka jalan bagi projek berskala besar. Ketika ini jumlah pelaburan bersama antara China dan negara-negara ASEAN telah melebihi $310 bilion Amerika. Lebih 3,000 hektar hutan terbakar di wilayah timur Valencia, Spanyol. Susulan itu, 1,500 penduduk diarahkan berpindah. 18 pesawat serta helikopter digunakan bagi mengawal kebakaran terbesar itu. Jumlah penumpang menggunakan perkhidmatan rel dan bas kendalian prasarana Malaysia berhad cecah 1 juta penumpang sehari. Angka itu merupakan lonjakan daripada purata 846,000 orang penumpang sehari dari 1 Januari hingga 15 Mac tahun ini. Jumlah itu dicatatkan sejak negara beralih ke fasa endemik dan tertinggi bagi perkhidmatan bas. Angka 1 juta itu juga termasuk purata 100,000 penumpang yang menggunakan perkhidmatan MRT laluan Putrajaya. Operasi syarikat-syarikat yang dikaitkan dengan isu monopoli bakal diteliti. Tindakan itu bagi membangunkan ekonomi yang telus selain mewujudkan persaingan adil untuk memastikan rakyat menerima perkhidmatan lebih baik pada kadar berpatutan. Syarikat-syarikat Bumiputera akan terus dibantu namun pelaksanaannya harus dibuat secara telus. Keputusan menghentikan monopoli pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer Puspakom adalah wajar bagi menambah baik perkhidmatan yang ditawarkan. Pelaksanaan tersebut bakal memanfaatkan berjuta kenderaan dalam negara. Ia juga bakal mewujudkan sebuah industri perkhidmatan yang berdaya saing. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Faiz Syairanizam. Salam Malaysia Madani.